Start lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita di dalam tafsir, dan kita masih berada dalam surah An-Nisa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini majlis yang barakah, majlis yang mana dengannya kita mendapatkan keampunan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala permintaan, dan Allah selamatkan kita daripada segala bala, selamatkan kita daripada segala bencana di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita segala pintu kebaikan, membukakan bagi kita segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, yang sentiasa mengingati kepada Allah pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan memberikan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pada hari ini daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas kita sedang membicarakan ayat 43 daripada surah An-Nisa, membukakan bagi kita segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita membukakan bagi kita segala dan juga perkara-perkara yang membatalkannya, dan cara melaksanakan tayammum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu dengan mengatakan, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi keampunan, dan Allah sentiasa sifatnya adalah Tuhan yang sentiasa memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Yakni maksudnya kita manusia ini, walaupun kita dalam keadaan banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sedia memberikan kepada kita keampunan dengan syarat kita sentiasa kembali kepadanya, dan kita iktiraf atas segala dosa yang kita melaksanakan, dan kita sentiasa minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah akan memberikan keampunan kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah Ghafur. Ghafur ini maksudnya sentiasa memberikan, sifatnya adalah sentiasa memberikan keampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keampunan, insya-Allah. Kita dalam keadaan yang seperti ini, kita meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita keampunan di dunia dan juga keampunan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-44 dalam surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Ayat ini dimulakan dengan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau melihat? Maka ayat ini dimulakan dengan istifham. Ini adalah istifham takriri. Kita dalam Al-Quranul Karim, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menanyakan soalan, kadang-kadang makna tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala sedang mengherdik. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sedang membenarkan sesuatu perkara dengan mengatakan alam, tidakkah? Seperti mana kita ada ayat misalan dalam suratul Fil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah telah melakukan kepada tentera gajah?
Yani ini menunjukkan kepentingan bagi kita untuk kita merenungkan peristiwa ini. Tetapi ayat ini dimulakan dengan istifham. Yani bukan maksudnya Allah menanyakan kepada kita soalan sebab ini dia mahu ini jawapan. Tetapi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia sedang menekankan makna. Sama juga kita ada ayat alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami kita mengatakan menerangkan hati kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini membawa makna bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dia telah menerangkan ataupun menginsyirahkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan yang digunakan di sini adalah melihat. Yani Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat ya Muhammad SAW? Alam tara, tidakkah engkau melihat? Para ulama tafsir ini mengatakan, penglihatan ini dia berbeza dengan pendengaran. Apabila kita melihat ini sesuatu, maka penglihatan ini membawa kepada keyakinan. Yani misalan kalau kita lihat di hadapan kita ada seekor gajah ini misalan, maka kita sampai kepada keyakinan bahawasanya di hadapan kita ada seekor gajah. Sama juga sekarang kita sedang melihat ini kepada handphone kita. Kita dalam keyakinan bahawasanya alat ini wujud. Berbeza dengan pendengaran. Kalau kita mendengar sesuatu, apa yang kita dengar ini sama ada betul ataupun tak betul. Misalan satu orang datang kepada kita dan mengkhabarkan kepada kita, di sebuah tempat ini ada gajah sedang berjalan misalan. Maka disebabkan kita tidak melihatnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apa dia mengatakan itu adalah benar. Ada seekor gajah yang berada di tempat tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah itu adalah pendustaan ataupun dia salah faham. Jadi ini perbezaan di antara penglihatan dengan pendengaran. Penglihatan membawa kepada keyakinan, manakala pendengaran dia tidak membawa kepada keyakinan. Kita nak kena lihat kepada siapa yang menyampaikan, adakah orang ini boleh percaya ataupun tidak boleh percaya. Akan tetapi kalau sekiranya kita melihat ini di hadapan mata kita, maka ini membawa kepada keyakinan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan alam tara, tidakkah kamu melihat ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan? Apakah penglihatan yang disebutkan di sini maknanya? Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka yang diberikan sebahagian daripada kitab? Tidakkah engkau melihat kepada mereka? Siapakah yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah Ahlul Kitab. Dan mereka terdiri daripada kaum Yahudi dan juga daripada kaum Nasrani. Dan kalau kita balik kepada kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW dia hidup bersama mereka. Yani di Makkah dan juga di Madinah, wujud pada zaman Nabi SAW orang Yahudi. Di Makkah dan di Madinah wujud orang-orang Nasrani. Maka Nabi SAW hidup bersama mereka dan Nabi melihat kepada mereka. Dan kalau kita balik kepada sejarah Nabi SAW, kita akan mendapati orang Yahudi ini, lebih-lebih lagi orang Yahudi, mereka sedang menunggu Nabi akhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka mendapati sifat Nabi yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab mereka. Maka mereka tinggal di Makkah, ada sebahagian besar tinggal di Madinah. Sebabnya adalah mereka dalam keyakinan yang Nabi akhir zaman akan dikeluarkan, akan diutuskan kepada manusia. Dan mereka dalam keyakinan yang Nabi tersebut adalah daripada Bani Israel. Sebab sebelum Nabi-Nabi yang datang sebelum Nabi SAW, semua daripada Bani Israel, kebanyakan. Nabi Isa AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, mereka ini semua adalah
daripada Bani Israel. Maka mereka sedang menunggu Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka lihat kepada kitab mereka dan mendapati dia akan dilahirkan di Makkah dan dia akan hijrah ke Madinah. Ini seperti mana kita baca dalam kitab Daibai daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar, yang mana beliau mengatakan, qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Maka dalam kitab Taurat ini menerangkan bahawasanya Nabi akhir zaman yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, dia akan dilahirkan di Makkah dan dia akan melakukan hijrah di Madinah. Maka disebabkan mereka mengetahui perkara ini, maka mereka berada di Makkah dan juga mereka berada di Madinah, supaya yakni nak menyambut Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan mereka sentiasa dalam keadaan menunggu berita gembira ini. Sehingga kan orang Yahudi pada zaman dahulu, mereka apabila bertengkar dengan kaum Arab, apa mereka mengatakan? Mereka mengatakan kepada kaum Arab, nanti akan keluar seorang Nabi dan dia adalah daripada kalangan kami, dan kami akan memerang kamu, yakni kaum Arab yang sembah berhala, dan kami akan menghancurkan kamu. Ini adalah apa yang mereka mengatakan kepada kaum Arab. Dan mereka di Madinah sentiasa mengapi-apikan kabilah-kabilah kaum Arab ini di Madinah. Kita ada kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kabilah kaum Yahudi kita ada Banu Qainuqa, Banu Quraidah dan Banu Nadir. Mereka mengapi-ngapikan Aus dan mereka mengapi-ngapikan Khazraj, supaya mereka sentiasa dalam pertengkaran dan peperangan. Ini adalah apa yang mereka melakukan, disebabkan yakni mereka sedang yakni menunggu Nabi yang diutuskan, supaya mereka dapat mentakluk kawasan yakni di sana. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW daripada kaum Quraisy. Dan kaum Quraisy ini, dia adalah kaum yang nasabnya kembali kepada Nabi Ismail AS. Ini maksudnya dia bukan daripada Bani Israel. Sebab Bani Israel, mereka kembali kepada Yaqub AS. Maka apabila mereka dapat tahu yang Nabi yang diutuskan ini bukan daripada Bani Israel, maka mereka tidak mahu beriman kepadanya. Akan tetapi, disebabkan mereka memahami perkara ini, mereka membaca kitab-kitab mereka, dan mereka mendapati sifat-sifat Nabi SAW wujud di dalam kitab mereka. Yang mana apabila mereka lihat kepada Nabi SAW, mereka melihat sifat yang disifatkan dalam kitab Taurah dan juga dalam kitab Injil. Ini kena kepada Nabi SAW. Dalam kitab Taurat ini sebagai misal, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan jasad Nabi SAW. Allah menyifatkan akhlak Nabi SAW. Allah menyifatkan suara Nabi SAW. Hari ini kalau kita buka kepada kitab mereka, di dalam satu bab yang dinamakan Songs of Solomon, kita akan mendapati dalam chapter ini, ia sedang membicarakan tentang seorang Nabi yang akan diutuskan. Dan dalam bab ini menceritakan tentang sifatnya. Dan nama Nabi SAW sampai hari ini wujud di dalam ini kitab mereka. Walaupun banyak daripada sifatnya dikeluarkan, akan tetapi subhanallah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang itu mempelajari hatta dalam kitab Taurat ini yang ada pada hari ini, dalam Old Testament, maka mereka akan mendapati nama Nabi SAW wujud di dalamnya dengan lafaz Muhammad. Dalam masa yang sama juga kita mendapati sifat-sifat yang disebutkan berkenaan dengan
Nabi SAW. Begitu kuat khabar Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarnya Nabi akhir zaman dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka pada zaman dahulu, seperti mana disebutkan oleh Ka'b bin Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam, yang mana apabila dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengatakan, bapaku mengoyakkan sebahagian daripada lembaran daripada kitab Taurat, dan aku mendapati lembaran tersebut membicarakan tentang sifat Nabi yang akan keluar pada akhir zaman. Maka ini adalah sifat-sifat Nabi SAW. Maka akhirnya orang Yahudi ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini adalah keadaannya sebelum datangnya Nabi SAW, dan apabila datangnya Nabi SAW, dan selepas datangnya Nabi SAW. Sehingga hari ini ada orang Ahlul Kitab, mereka atas keyakinan bahawasanya agama Islam adalah agama yang benar. Apabila mereka mempelajari kitab-kitab mereka, walaupun apa yang mereka ada pada hari ini, banyak daripadanya sudah ditukar, banyak daripadanya sudah dikeluarkan, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih menunjukkan kepada mereka kesilapan yang wujud pada zaman dahulu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang ikhlas, yang mencari kebenaran. Itu sebab zaman sekarang kita lihat ramai daripada padri, daripada agama Nasrani, dan begitu juga daripada kaum Yahudi, yang apabila mempelajari kitab-kitab mereka dengan teliti, maka ramai daripada mereka yang kembali kepada agama Islam. Sebahagian daripada mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, akan tetapi mereka dalam keyakinan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan risalah yang terakhir. Maka di sini kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita beriman kepada Allah, dapat kita beriman kepada Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Hari ini kita memahami akan Islam, akan kepentingan agama, akan kepentingan iman, akan kepentingan salat. Maka ini adalah nikmat yang paling besar. Seperti mana ulama kita mengatakan, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Sebab maksud daripada hidup kita, maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita adalah bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita beriman kepadanya, dengan kita melaksanakan perintahnya. Dan apabila kita melaksanakan sedemikian, Allah akan memberikan kepada kita keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Dan kita memanjatkan kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiap-tiap kali kita mengenang akan perkara ini. Sekarang insya-Allah kita kembali kepada ayat tadi. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad SAW, kepada mereka-mereka yang diberikan sebahagian daripada kitab? Maka sekali lagi Allah mengatakan, tidakkah kamu melihat? Sebab Nabi SAW melihat mereka. Nabi SAW berbicara dengan mereka. Nabi SAW melakukan transaksi jual beli bersama mereka. Nabi SAW tinggal dalam kawasan yang sama bersama mereka. Maka Nabi SAW dalam keyakinan bahawasanya mereka diberikan kitab sebelum ini. Mereka diberikan kitab Taurah, dan mereka diberikan kitab Injil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu daripada kitab-kitab tersebut, yang mana mereka dapat memahami akan kebenaran Nabi SAW. Tetapi apa yang berlaku? Adakah kebanyakan daripada mereka beriman kepada Nabi SAW, ataupun kebanyakan daripada mereka tidak beriman? Maka jawapannya adalah kebanyakan daripada mereka, walaupun mereka atas keyakinan yang Nabi SAW adalah Nabi yang diutuskan,
Akan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi SAW dengan banyak sebab. Salah satu daripada sebabnya adalah sebab kabilah. Sebab mereka adalah daripada Bani Israel. Dan pada zaman dahulu mereka memandangkan rendah kepada kaum Arab. Sebab mereka menganggap kaum Arab ini adalah kaum yang tidak ada tamadun, yang sembah ini kepada bahala. Sedangkan mereka adalah satu kabilah yang mana Allah SWT mengkhususkan mereka dengan Nabi-Nabi dan Anbiya. Sehingga kan mereka mengatakan, Nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah kabilah yang dipilih oleh Allah SWT. Sehingga hari ini mereka mengatakan perkara sedemikian. Dan sehingga hari ini mereka sedang menunggukan Nabi itu. Sebab mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sifat seorang Nabi yang tertera dalam kitab mereka yang akan keluar pada akhir zaman, maka mereka sedang ini menunggu Nabi mereka yang akan datang ini kepada mereka. Dan disebabkan mereka tidak mengetahui ini, sebagian daripada mereka tidak mengetahui ini perkara ini, yang akan keluar adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu sebab ini kalau kita baca hadis-hadis ini tentang Dajjal, daripada salah satu perkara yang akan didakwa oleh Dajjal adalah dia akan mendakwa kenabian. Dia akan mengatakan kepada mereka yang dia adalah Nabi yang diutuskan. Dan ramai yang ini daripada kaum Yahudi akan beriman yang ini kepadanya. Ini adalah daripada peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman. Cuma kita tidak mengetahui bila yang ini perkara ini akan berlaku. Akan tetapi Nabi SAW dia memberikan amaran kepada kita akan bahayanya fitnah Dajjal. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT pada tiap-tiap kali salat dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada fitnah Dajjal. Ini adalah doa Nabi SAW pada tiap-tiap kali dia habis daripada bacaan tasyahud sebelum dia melakukan salam. Maka Nabi mendatangkan doa ini, menerangkan kepada kita akan bahayanya perkara yang akan berlaku apabila keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ini yang mereka sedang menunggu pada hari ini, disebabkan keingkaran mereka untuk beriman kepada Nabi SAW. Allah SWT memberikan istidraj kepada mereka dengan keluarnya seorang yang mendakwa dirinya sebagai kenabian, akan tetapi pada hakikatnya dia akan membawa mereka yakni kepada kebinasaan. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirah, dan menyelamatkan kita daripada segala fitnah di dunia dan akhirah, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Nabi SAW pada zamannya berdakwah kepada Bani Israel, mengajak mereka kepada Islam. Akan tetapi ramai daripada mereka tidak mahu masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi SAW melakukan perdamaian bersama mereka. Itu sebab kita lihat dalam sejarah kita, Nabi SAW apabila hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW membuat satu piagam yang dikenali sebagai piagam Madinah. Dia melakukan satu persetujuan di antara orang Islam dan di antara Ahlul Kitab. Dan mereka tinggal dalam keadaan aman di Madinah pada zaman Nabi SAW. Nabi tidak menghalau mereka, Nabi tidak membunuh mereka, Nabi tidak menzalimi mereka. Bahkan kalau kita baca piagam Madinah, tertera di dalamnya, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim membunuh orang yang bukan Islam, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk menipu orang yang bukan Islam, tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk mengkhianati orang yang bukan Islam, dan sebagainya. Maka ini semua ini menunjukkan tentang keadilan agama Islam itu sendiri. Jadi kisahnya adalah Nabi SAW melihat kepada mereka, Nabi SAW atas keyakinan tentang keadaan mereka, yang mana mereka tidak mahu beriman kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Selepas itu Allah mengatakan, yashtaruna ad-dalalah, yakni
mereka ini ahlul kitab, mereka membeli kesesatan dan memberikan hidayah. Yashtaruna dhalala, dia umpama satu orang kalau melakukan jual beli. Sekarang kita bayangkan, kita nak melakukan transaksi jual beli. Jadi misalan kita nak beli sesuatu kitab, misalan. Jadi apa yang biasa kita buat? Kita akan memberikan harganya. Sebab bila dalam transaksi jual beli, mesti ada barangan, mesti ada harga. Mesti ada barangan, mesti ada harga. Sama ada kita penjual ataupun kita pembeli. Kalau sekiranya kita nak membeli sesuatu, apakah yang sepatutnya kita mengeluarkan? Kita sepatutnya mengeluarkan harganya. Misalan kalau kita nak membeli sebuah kitab, penjual akan mengatakan kitab ini harganya $30. Maka kita mengeluarkan $30. $30 dikirakan sebagai harganya. Dan kita mendapatkan barangannya. Barangannya adalah kitab. Biasanya bila kita melakukan jual beli, bila kita nak membeli sesuatu, biasanya kita berhajat kepada perkara tersebut. Misalnya kita pergi ke pasar, kita nak beli ikan, kita nak beli ayam, kita nak beli sayur. Apa sebabnya? Sebabnya kita berhajat. Kita berhajat untuk makanan ini. Misalnya kita beli komputer, kita beli handphone. Apa sebabnya? Sebabnya kita berhajat. Jadi biasanya barangan yang kita beli ini ada harga, dan ada fungsi, dan ada manfaat, yang mana dengannya kita mendapatkan dan kita berhajat kepadanya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan misal, satu orang membeli kesesatan. Bagaimana pula? Kesesatan ini, dia adalah perkara yang baik ke tidak baik? Perkara yang tidak baik. Dan biasanya benda yang tidak baik orang tidak mahu. Benda yang tidak baik tidak dimahu oleh manusia. Apalagi kita mengatakan dia nak membelinya. Tentu sekali dia tidak mahu. Tentu sekali dia tidak mahu ini membelinya. Hatta kalau kita kasih free sekalipun, kalau benda tersebut adalah benda yang tidak baik, benda yang boleh mendatangkan masalah ini, misalan kita di Singapura, misalan kalau ada sesuatu misalan yang boleh memberikan mudarat kepada kita, misalan yang ini seperti ular, kalajengking, biasanya orang tidak beli ini benda-benda seperti ini letak di rumah mereka. Walaupun satu orang mengatakan saya kasih awak free, tak ada orang ini yang mahu. Sebab benda ini membawa kepada masalah. Kalau kita meletakkan di rumah kita, maka ahli keluarga kita yang ini boleh dipatuk dan sebagainya. Maka begitu juga dengan kesesatan. Tidak ada manusia mahu kesesatan. Tetapi mereka yang disifatkan di sini, dia bukan saja mahu kesesatan, akan tetapi dia sanggup berkorban untuk membeli kesesatan, dan sanggup ini berkorban untuk memberikan harganya, memberikan sesuatu yang manfaat kepadanya, yang ada harga baginya, sebagai harga untuk membeli kesesatan tersebut. Maka dia memberikan satu yang berharga, dan dia membeli sesuatu yang memberikan mudarat ini kepadanya. Ini adalah misal yang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di sini. Jadi sekarang apakah perkara yang mereka beli? Pertama sekali mereka membeli ad-dalalah. Ini yang Allah mengatakan, wa yashtaruna ad-dalalata. Mereka membeli kesesatan. Apabila mereka membeli kesesatan, apakah harga yang mereka bayar? Harga yang mereka bayar adalah hidayah. Harga yang mereka bayar adalah hidayah. Maka mereka seolah-olah menggadai hidayah yang Allah memberikan kepada mereka, dan mereka membeli kesesatan. Yang bukan saja ia memberikan mudarat ini kepada mereka, tetapi mereka telah mengeluarkan daripada diri mereka hidayah yang harganya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah yang dimaksudkan di sini adalah fitrah. Tiap-tiap manusia Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya fitrah, iaitu kecenderungan kepada yang hak, dan ketidakkecenderungan kepada yang batil.
Dan orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab, mereka diberikan kitab. Dan mereka pada hakikatnya, kalau mempelajari kitab-kitab mereka, akan mendapati hidayah. Akan tetapi, mereka sanggup untuk membeli kesesatan dan menggadai hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk memberikan kepada mereka. Selepas itu Allah mengatakan wa yuriduna an tadillus sabil. Bukan saja mereka membeli kesesatan, akan tetapi mereka juga mahu orang lain juga sesat seperti mana mereka sesat. Jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka tidak mahu beriman dengan sebab-sebab yang tertentu, daripada sebab kabilah, daripada sebab ini ekonomi, daripada sebab ini politik yang berlaku pada zaman ketika itu. Mereka tidak mahu ini beriman. Akan tetapi mereka mengetahui yang mereka ini dalam kesesatan. Mereka sendiri mengetahui, cuba bayangkan, atas keyakinan yang mereka sedang berada dalam kesesatan. Dan dalam masa yang sama, apabila mereka melihat ada orang yang beriman, mereka akan merasa gelisah. Sebab mereka akan lihat kepada diri mereka yang orang ini lebih baik daripada mereka. Sebab mereka tidak mahu beriman, dan orang Arab yang sembah berhala ini sekarang ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan mereka memandang rendah ini kepada orang Arab, maka mereka khawatir kalau sekiranya orang Arab ini beriman, maksudnya orang Arab ini adalah lebih baik ini daripada mereka. Disebabkan perkara ini, maka mereka cuba sedaya upaya untuk menyesatkan ataupun untuk menghindarkan orang lain daripada memasuki agama Islam, orang lain untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab ini kita ada kisah, ada beberapa kaum Arab, yakni Quraisy yang bukan Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah selama beberapa tahun, maka mereka dalam syak, betul ke tak betul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Muhammad ni betul ke tidak betul. Apa mereka buat? Mereka pun datang kepada Ahlul Kitab. Jadi biasanya zaman dahulu, kaum Arab ini apabila mereka ada kemusykilan dalam agama tentang kenabian, maka mereka akan jumpa kepada padri-padri Yahudi yang tinggal di Makkah dan juga tinggal di Madinah. Sebab mereka menganggap mereka ini Ahlul Kitab, maksudnya diberikan kitab dan mengetahui tentang kisah Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang datang sebelumnya. Jadi mereka pun datang kepada padri dan menanyakan soalan, menanyakan adakah Muhammad ini seorang Nabi? Maka apa padri itu mengatakan kepada mereka? Padri itu mengatakan kepada mereka, apa yang kau sembah ini, yakni daripada sembah berhala ini, lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggalakkan dan menasihatkan kaum Arab itu untuk sembah ini kepada berhala. Cuba bayangkan, walaupun dalam agama mereka sembah berhala haram, mereka mengetahui ini. Tak akan tetapi disebabkan yakni mereka bukan saja mengetahui yang diri mereka telah masuk ke dalam kesesatan, tetapi dalam masa yang sama juga mereka cuba sedaya upaya untuk memastikan orang lain yang ini juga yang ini sesat, yang ini seperti mereka, supaya orang lain tidak akan menjadi lebih baik daripada mereka. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang ada di dalam hati-hati mereka, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwaspada dan berjaga-jaga. Dan begitu juga seperti mana saya mengatakan, sampai hari ini kita ada manusia-manusia, sama ada daripada kaum Yahudi ataupun daripada kaum Nasrani, yang juga beriman kepada Nabi SAW. Dan mereka mengetahui perkara ini. Mereka mengetahui akan kebenaran Nabi SAW. Akan tetapi mereka tidak menzahirkan keimanan mereka, ataupun mereka tidak mahu ini beriman di atas sebab-sebab yang tertentu. Zaman sekarang ini kita ada sebab-sebab juga, kita ada sebab ekonomi, kita ada sebab-sebab ini politik dan sebagainya. Maka pada tiap-tiap zaman
Ada sebab-sebab yang tertentu manusia yang mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak mahu menerimanya. Dan ini semua yang ini kembali kepada keduniaan. Disebabkan manusia ini cinta yang ini kepada dunia, maka dia tidak sanggup ini untuk berkorban atas yang ini kepercayaan yang berdasarkan dengan keyakinan, disebabkan ditakuti dia akan hilang sebahagian yang ini daripada apa dimiliki daripada hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah. InsyaAllah kita balik kepada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Mereka memahukan kamu. Yakni kamu balik ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka mahukan? An tadillus sabil. Supaya kamu sesat daripada as-sabil. Sabil yang dalam bahasa Arab ini, dia adalah satu jalan. Yang ini kita dalam Islam ini mengajarkan kepada kita bahawasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sama seolah-olah kita mengambil satu jalan. Kita semua ini dalam perjalanan. Apabila kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada Nabi SAW, kita sedang berada dalam satu jalan. Dan jalan ini destinasinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup kita di dunia ini, dia adalah satu peluang dan masa yang mana dengannya kita dapat mengusahakan atas ketaatan-ketaatan supaya kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang kita maksudkan, destinasi kita adalah Allah. Selagi mana kita dalam kehidupan dunia ini, kita sedang berada dalam perjalanan. Maka perjalanan ini adalah dengan keimanan kepada Allah, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengikut cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita melakukannya dengan istiqamah. Kita melakukannya dengan istiqamah. Dan maksud daripada kita beriman, maksud daripada kita melaksanakan ketaatan, maksud daripada kita mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada hidup kita adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya kehidupanku, ibadatku, matiku, segala-galanya adalah bagi Allah. Yakni segala-galanya kita melaksanakan dan kita mengeluarkan dan kita berkorban segala-galanya untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka-mereka yang disebutkan tadi cuba nak antadillus sabil. Tadillus sabil ini maksudnya satu orang dia dalam perjalanan. Selepas itu ada orang-orang yang cuba nak menyesatkan, mengatakan destinasi kamu bukan di sana tapi di sini. Macam satu orang misalnya ni, kalau dia dalam perjalanan, dia menanyakan manakah Kuala Lumpur. Ada orang yang sengaja nak menyesatkannya, mengatakan di sana. Di sana ni, kalau jalan di sana ni, bukan dia pergi Kuala Lumpur ni, dia pergi ni mungkin ni ke Terengganu misalnya. Maka ada orang-orang yang dia mengetahui destinasi, akan tetapi dia cuba nak menyesatkan orang yang sedang ini berjalan di atas jalan yang betul, di atas ini destinasi yang dia mahu ini pergi. Ada yang cuba yang ini menyesatkannya dengan memalingkannya daripada jalan tersebut supaya dia tidak sampai kepada destinasinya. Bagaimana mereka melakukan sedemikian? Mereka melakukan sedemikian dengan menggalakkan manusia-manusia untuk tidak beriman kepada Allah, untuk tidak melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan maksiat, untuk tidak ikut cara yang dibuat oleh Nabi SAW, bahkan ikut cara selain daripada Nabi dan sebagainya. Ini adalah daripada cara dakwah mereka untuk menyesatkan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada jalan yang menuju kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam mengajarkan kepada kita maksud hidup kita adalah Allah. Maksud hidup kita bukan dunia ini. Maksud hidup kita bukan wang, bukan harta, bukan rumah, bukan teknologi. Ini bukan maksud hidup kita. Ini adalah perkakas yang kita memerlukan untuk menjalankan perjalanan ini, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia bukan maksud. Maksud ini daripada hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahami perkara ini. Kita lihat ini manusia yang ada di atas muka bumi ini, kebanyakan daripada manusia lalai daripada maksud kenapa mereka diciptakan. Hari ini kita lihat ramai manusia, apabila kita menanyakan kepada mereka apa maksud hidup mereka, ada mengatakan maksud hidup saya adalah untuk menjadi doktor. Maksud hidup saya adalah menjadi engineer. Bukan salah seseorang itu nak menjadi doktor ataupun menjadi engineer. Tetapi kesilapannya berada di mana? Kesilapannya adalah apabila dia menjadikan ini sebagai maksud hidupnya. Islam mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjadikan maksud hidup kita selain Allah. Seseorang itu, dia usahakan atas keduniaannya, tidak ada masalah. Dia usahakan untuk menjadi seorang doktor. Dia usahakan atas menjadi engineer. Tetapi dalam usahanya ini, dia harus faham maksud yang kehidupannya bukan yang dalam kedoktoran. Maksud yang kehidupannya bukan yang dalam usahawan, tetapi maksud yang hidupnya adalah bagaimana apabila dia menjadi seorang doktor ataupun seorang engineer, dia mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu hari nanti dia akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menanyakan segala apa yang dia telah melakukan di atas muka bumi ini. Dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan bagi tiap-tiap orang yang melakukan kebaikan, Allah membalas dengan baik. Bagi yang melakukan keburukan, Allah membalas dengan keburukan. Maka seorang Muslim ini harus faham maksud yang ini daripada hidup ni adalah akhirat dan bukan dunia. Walaupun kebanyakan yang manusia tidak ini memahami akan hakikat ini. Itu sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walakinna aksaran nasi la ya'qilun. Walaupun kebanyakan manusia tidak mengetahui, walaupun kebanyakan manusia tidak memahaminya, ini adalah daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ini memberikan kepada kita semua. Itu sebab kita sebagai seorang Muslim, sentiasa kita harus mengingatkan diri kita akan maksud yang besar ini. Sebab kehidupan kita di dunia ini, dia adalah kehidupan yang sementara. Bila-bila masa kita akan kembali kepada Allah. Lebih-lebih lagi dengan keadaan wabak yang berada sekarang ini, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita esok. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia. Berapa ramai manusia yang menyangkakan dia akan hidup lagi 30 tahun, lagi 40 tahun, tetapi yang dia meninggal dunia pada keesokan harinya. Berapa ribu yang manusia menyangkakan kehidupannya akan menjadi kehidupan yang di dunia ini, mendapatkan kekayaan dan sebagainya, dan dia usahakan dengan kekayaan dan sebagainya. Akan tetapi selepas ini beberapa ketika dia meninggalkan segala yang kekayaannya, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan hartanya, disebabkan datang yang kematian kepadanya. Maka Islam mengajarkan kepada kita, jangan yang kita terpedaya dengan apa yang kita ada, dengan apa yang berlaku di sekitaran kita, tetapi kepentingan untuk kita fokus, untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita harus menanyakan soalan ini kepada diri kita. Bagaimana dengan keimanan saya? Bagaimana dengan salat saya? Bagaimana dengan zikir saya? Bagaimana dengan Quran saya? Bagaimana kalau saya mati esok? Bagaimana dengan keadaan saya dalam kubur? Bagaimana dalam keadaan saya dalam sakratul maut? Adakah seseorang itu mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah apabila datang maut? Adakah yang ini manusia ataupun kita dalam persiapan keimanan kita sudah mencapai keimanan yang kuat, yang mana kita dapat mengucapkannya apabila datang sakratul maut, ataupun kita dapat menjawab soal kubur apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala esok? Ini adalah soalan-soalan yang perlu kita mendapatkan jawapannya. Sebab masa agak singkat, banyak perkara yang sedang berlaku, dan kita tidak mengetahui bila kita akan kembali kepada Allah. Allah telah menentukan date kematian kita masing-masing. Kita walaupun tidak mengetahui date kematian kita, semua daripada kita mengetahui date of birth, tetapi Allah sahaja yang mengetahui kita punya date of death. Dan tiap-tiap daripada kita berbeza.
Date of death ini mungkin tidak sama. Ada orang mungkin akan hidup lagi 1 bulan. Ada orang mungkin akan hidup lagi 10 tahun. Berapa ramai yang manusia yang disangkakan mati dahulu, tetapi Allah memberikan mereka panjang umur. Sampai hari ini tidak meninggal. Ada orang pula yang menyangkakan dia dapat hidup kepada sekian-sekian tahun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuatannya dan kebesarannya dan kuasanya. Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya dalam keadaan dia tidak menyangka yang dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berapa ramai ini manusia menyangkakan seolah-olah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang lama, kehidupan yang menjadi maksud bagi dirinya. Tetapi apabila datang kematian, Allah akan mengangkatkan hijab dan manusia akan mengetahui hakikat kehidupan, yang mana kehidupan ini hanya ujian daripada Allah, hanya yang sementara, dan kita ada kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita iman dan keyakinan dan menghidupkan hati-hati kita dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dan taqwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik, dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan Allah mengampunkan segala dosa kita dan menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di sakaratul maut, menyelamatkan kita di barzakh, menyelamatkan kita di mahsyar dan mizan dan sirat, dan Allah memasukkan kita bersama Nabi kita SAW pada hari kiamat nanti tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berhenti di sini memandangkan masa yang ini sudah sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pembukaan dalam kefahaman Al-Quranul Karim, dan dapat kita mengamalkan Al-Quran dan dapat kita menyampaikan kepada yang lain. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat Allah memberikan Al-Quran syafaat ini bagi diri kita dan juga bagi ahli keluarga kita, dan syifa bagi segala penyakit yang kita menghadapinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala hajat. Ada sebagian jemaah meminta doa. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita mengadakan majlis tafsir dengan berkat ini Al-Quranul Karim dan berkat ini kita membicarakan tentang agama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua syifa daripada segala penyakit zahir dan batin. Ada jamaah-jamaah kita yang sedang masalah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala hajat, dan Allah memberikan kabul dan memberikan apa yang kepada mereka apa yang mereka minta. Dan akhir sekali kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ini yang sedang berlaku daripada orang Islam dan juga daripada orang yang bukan Islam. Allah menyelamatkan semua manusia, tak kira sama ada mereka beriman kepada Allah ataupun mereka tidak beriman kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wabak ini daripada semua manusia dan daripada dunia ini. Dan mudah-mudahan peristiwa wabak ini yang berlaku, dia menjadi peringatan bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita mentaatinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa arzuqna an-nadhara ala wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.